InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah boleh dengar suara insya-Allah. Cuba cek suara boleh dengar. Insya-Allah alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada malam ini. Insya-Allah untuk kita sama-sama berbincang-bincang berkenaan dengan satu tajuk yang penting, terutamanya tajuk di bahagian akhir zaman. InsyaAllah saya sebenarnya guna komputer, jadi saya tak nampak komen pada baik, ada komen. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dia kita dapat berkumpul alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan yang sibuk dengan kerja masing-masing. Kita pun menghampiri cuti sekolah dan insya-Allah mungkin lepas ni dengan anak-anak pula dan insya-Allah mungkin pada malam ini kita cuba melihat satu tajuk yang mungkin relevan dengan kita, relevan dengan terutama dengan mereka yang mahu selamat di akhir zaman insya-Allah. Kerana keselamatan kita adalah merupakan perkara yang nombor satu sekali yang perlu kita sama-sama faham insya-Allah. Baik. Saya cuba kuatkan sikit suara. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan melihat satu tajuk yang kita nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan mencari redha Allah, mencari redha Allah. Dan kita nak melihat tentang perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang apa kita kata yang bahayalah di akhir zaman ni bersama-sama dengan kedatangan Dajjal dan sebagainya. Sebelum tu mungkin saya ingin sama-sama menggambarkan kepada kita bagaimana tadi siang ada sempat bertemu dengan Profesor Dr. Mat Rofah. Alhamdulillah dia telah memberikan satu perkongsian, tetapi saya terlewat sikit. Saya datang dia dah habis. Jadi masa saya datang tu ada soal jawab lah, jemputan daripada PPIM lah pada siang tadi. Dan alhamdulillah bila dia dah mulakan perkara tu dan berbincang-bincang, jadi kita juga berbincang dengan beberapa perkara yang penting berkenaan dengan bagaimana kronologi dan perjalanan yang ada, dan beliau menyentuh banyak berkenaan dengan mungkin tentang bagaimana sifat-sifat sejarah kita, pasal beliau pakar bahagian sejarah. Dan insya-Allah bila kita rujuk semula dalam perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita di Malaysia ni, banyak perkara-perkara yang disembunyikan oleh pihak penjajah. Pihak penjajah menyembunyikan fakta. Sebahagian daripada orang yang kita sanjung di dalam sejarah kita hari ini, rupa-rupanya mereka adalah merupakan tali barut kepada British. Tali barut kepada British. Malahan bila kita bincang-bincang juga, kita ada menjumpai fakta yang menyatakan bahawa Chimpeng itu juga merupakan bekas, seolah-olahnya kita lihat sini Chimpeng ni sebenarnya adalah Chimpeng komunis kan. Kita nampak dia macam komunis, rupa-rupanya dia juga adalah merupakan antara askar British. Ini satu yang barulah bila kita bincang tadi. Dia juga merupakan kita nampak bukti-bukti yang ada gambar-gambar sebagainya. Dia dapat janji
untuk jadi sebagai Perdana Menteri yang pertama, kan. Tetapi oleh kerana British adalah perkara yang tidak berlaku, tidak diizinkan Allah lah, maknanya tiba-tiba dia British mungkir janji, itu dia lawan British, dia lawan British. Jadi banyak fakta sejarah yang ada di dalam negara kita ini terutamanya, dan juga di lain tempat seperti di Indonesia, di Singapura dan sebagainya, kan. Kita disembunyikan, kan, dan malahan kita didedahkan dengan perkara-perkara yang kita ingat betul tapi rupanya adalah satu yang palsu. Jadi bila saya bincang, tengok balik, kita dapati rupa-rupanya banyaklah perkara-perkara yang kita ditipu. InsyaAllah mungkin satu hari kita akan dedahkanlah perkara tersebut. Tetapi kalau kita dedahkan jadi kontroversi. Kontroversi sebab dia ada orang yang telah disanjung, Abdullah Moshi disanjung, Tan Sri Lanang disanjung, banyak lagi. Nama-nama yang kita dapati menjadi satu seperti pahlawan di negara kita ini, tetapi rupa-rupanya mereka itu adalah merupakan antara orang yang rapat dan dekat dengan penjajah, dan inilah perkara yang bila kita bincang semula, kita mendapati bahawa musuh-musuh Islam telah menguasai kita, telah hampir 100 tahun ataupun telah masuk era 100 tahun. Maka mereka telah merancang pendidikan kita ni sehingga kita hari ini berada dalam suasana yang keliru, dan kita dibesarkan dengan suasana pendidikan yang kita dapati akhirnya bukan melahirkan orang yang beriman, bertakwa, orang yang muslim, mukmin, tetapi melahirkan orang yang sekular, orang yang liberal, plural dan sebagainya, melahirkan orang-orang yang terpisah antara sains dengan agama, terpisah di antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan terpisah antara iman dan takwa dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana sistem itu, pendidikan kita melahirkan. Jadi bila saya bincang balik dengan dia dan beberapa orang lagi yang lain lah, kita dapati subhanallah, memang kita kena review balik pemikiran kita ni, unlearn, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita nak mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang mereka yang melaksanakan ibadah infak, melaksanakan ibadah infak fi sabilillah, dan juga kalau yang wajib kita panggil sebagai zakat. Dan ini adalah merupakan perkara yang penting untuk kita sama-sama lihat dalam kehidupan kita, kerana apa yang kita lakukan pada hari ini rupa-rupanya tidak cukup, untuk kita nak jadikan sebagai bahan dan sebagai perkara yang penting, dalam perjuangan itu. Kita mulakan dengan surah As-Saff. Allah berfirman dalam surah As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ila akhir. Jadi Allah gambarkan kepada kita, wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Perniagaan apa? Tu'minuna billah. Yang nombor satu, macam mana yang kita sentiasa ulang-ulang, bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'minuna billah wa rasulih, dan juga kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita buat apa? Kemudian digambarkan kepada kita supaya kita berjuang. Wa tujahiduna fi sabilillah. Wa tujahiduna fi sabilillah, kita berjuang pada jalan Allah. Bila berjuang pada jalan Allah ni, bila berjuang selepas beriman, mesti berjuang. Kalau kita nak selamatkan diri kita daripada azab yang alim, azab yang pedih. Azab yang pedih ini adalah merupakan satu perkara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Azab yang pedih ini di dunia ini seperti kita dihijabkan daripada hidayah Allah, itu azab. Mata kita melihat nampak dunia je, itu azab sebenarnya. Telinga kita mendengar dunia je, kita tak boleh mendapat satu kesedaran untuk mendapatkan kekuatan beriman dengan akhirat dan sebagainya. Jadi itu merupakan azab Allah. Jadi salah satu daripada azab Allah
ialah apa yang ada pada kita ini kita tak dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gambarkan, hal adullukum ala tijarah. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu perniagaan? Allah menggunakan perkataan tijarah. Tijarah ni maknanya perniagaan. Iaitu tunjikum min azabin alim, yang akan membebaskan kamu, menyelamatkan kamu daripada azab yang tidak terkira, pedihnya. Maka Allah pun gambarkan tu'minuna billah, nombor 1 beriman pada Allah. Ini kita banyak dah ceritalah sebelum ni. Wa rasulih, dan juga kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan ketiga ni setelah kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, yang ketiga ialah kita berjuang. Berjuang. Allah gunakan perkataan jihad. Wa tujahiduna fi sabilillah. Allah menggunakan perkataan berjuang kepada jalan Allah, itu membela dan menegakkan agama Allah itu bi amwalikum. Allah menggunakan perkataan bi amwalikum, dengan harta-harta kamu, wa anfusikum, dan dengan diri kamu, jiwa kamu, zalikum, yang demikian itulah khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan demikian itulah yang lebih baik daripada segala yang baik. Jadi perniagaan yang paling baik sekali bukan meniaga emas, bukan meniaga belian, bukan meniaga minyak. Minyak ni memang juta-juta lah kan, perniagaan minyak ni. Dan juga bukan meniaga apa-apalah, dadah ke kan. Jadi apa saja perniagaan tak boleh nak lawan perniagaan yang Allah gambarkan, zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik ke atas kamu sekiranya kamu mengetahui. Maka apakah perniagaan tadi? Kamu beriman pada Allah dan Rasul, dan kamu berjuang dengan harta kamu. Apa ini harta? Harta inilah bermula dengan kita punya diri kita, yang kata-kata apa yang dekat kita ni, wang ringgit, pemikiran kita, tenaga kan. Ada orang dia ada duit, dia boleh bagi infak kan, dia boleh bagi kita kata berjuang dengan dia punya dana dia, dengan dia punya wang ringgit dia. Ada orang berjuang dengan pemikiran dia. Duit tak ada, tenaga pun tak kuat, dah tua dah, tak ada tenaga dah. Jadi dia boleh bagi pemikiran, buah pikiran dia, pengalaman dia. Jadi kita tengok ada orang dengan pengalaman tu tak boleh membantu Islam. Dan ada orang pula dia tak ada duit tak ada. Kan? Kalau dah tua adalah EPF sikit, EPF pun tak ada lagi kan. Kemudian otak pun tak ada, muda lagi, pemikiran tak matang sangat, tak ada pengalaman, tak tahu pula, ilmu pun kurang. Belajar sport science contohnya, tapi nak berniaga kan. Macam mana belajar sport science nak berniaga? Belajar bahasa Melayu, nak buka satu yang besar-besar, pertanian kan, mana boleh kan, tak ada ilmu. Jadi apa yang ada? Dengan tenaga dia. Jadi ada orang tak ada harta, tak ada duit, tapi dia ada tenaga, tak ada pemikiran, ilmu, kemahiran, kefahaman, dia ada tenaga. Maka tenaga dia bagi, tenaga tu sama juga. Macam juga kita kata harta-harta tadi. Jadi kita lihat kan, kita diminta supaya Allah minta kepada kita supaya berjuang kan, berjuang dengan apa? Dengan diri, dengan harta kita, kemudian dengan diri kita. Diri kita ni apa? Diri kita ni adalah digambarkan sebagai orang yang sanggup kan, melawan nafsu dia, diri dia. Mujahid man jahada nafsahu. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang berjihad itu orang yang melawan diri dia sendiri untuk taat pada Allah. Jadi ini antaranya lah. Begitu juga dengan kita kata bagaimana keadaan orang-orang yang sampai peringkat nyawanya, darahnya dan sebagainya. Jadi apa yang Allah gambarkan di sini, bila kita benar-benar kita beriman, kita berjuang dengan harta, dengan diri kita, maka Allah bagi sesuatu yang besar. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kemudian bukan saja Allah ampunkan dosa-dosa siapa yang berjuang tadi, wa yudkhilkum jannat, dan Allah akan masukkan yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu Allah akan masukkan dalam syurga jannat, dalam taman-taman, taman-taman yang mana di dalamnya itu ada apa? Ada sungai, tempat tinggal yang elok, sungai yang mengalir di dalamnya, serta tempat-tempat tinggal yang baik kan. Wa masakin thayyibatan fi jannat adnin zalika fawzul azim. Allah bagikan kita tempat tinggal yang thayyibah, tempat tinggal yang sangat baik, yang baik fi jannat, daripada taman-taman itu, dari syurga-syurga adnan.
syurga Aden. Aden ini tadi zalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Jadi Allah Subhanahu taala bukan sahaja bagi masuk dalam ampunkan dosa, Allah masukkan dalam syurga, yang mana syurga itu mempunyai kehebatannya thayyibah, satu tempat tinggal yang baik, dan kemudian itulah kejayaan besar. Tak cukup itu, apa Allah gambar lagi? Wa ukhra. Dan ada lagi, kan, kita kata limpahan Allah kepada mereka yang berjuang tadi dengan harta mereka, dengan diri mereka. Wa ukhra tuhibbunaha, kan, Allah akan bagi lagi satu limpah kurnia yang kamu suka. Tuhibbunaha, yang kamu sangat suka. Tuhibbu, kamu cinta sangat, kan. Nasrum minallah, kamu akan dapat kemenangan. Allah berikan kemenangan. Maknanya infak ni, kan, amwal dan anfus tadi, dengan harta dan diri, kemenangan. Jadi bukan saja Allah bagikan kita kata ampunan, kita buat dosa, kita susah nak buat apa, kan, keampunan, kemudian Allah bagi juga, kan, masuk syurga. Tapi yang lebih penting, kan, Allah ukhra wa ukhra, yang lebih kita suka ni, ni yang lebih kita suka. Allah cakap ampun dulu, kemudian Allah cakap kita masuk syurga. Tapi Allah cakap yang lebih kamu suka, wa ukhra tuhibbunaha, yang kamu suka, yang lebih, kemudian yang lebih kamu suka, macam itu. Maknanya Allah tahu kita kat dunia ni apa yang kita suka. Apa dia? Nasrum minallah, kemenangan daripada Allah. Allah bagi penang. Wa fathun qarib, dan Allah memberikan kemenangan itu, pembukaan itu, pembebasan itu. Wa fathun qarib, dengan pembebasan, kemenangan yang dekat, cepat. Jadi orang yang infak ni, kan, orang lain rasa lamanya kemarau, lamanya ujian, lamanya ni. Orang infak ni dia rasa dekat. Dia rasa begitu perasaan dia. Dia boleh sabar lah, maknanya. Dia boleh sabar, dia boleh istiqamah. Dia boleh sabar, dia boleh istiqamah. Susah macam mana pun dia boleh istiqamah. Kenapa? Dan Allah mengatakan, wa fathun qarib. Allah memberikan kepadanya satu pembukaan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin. Dan inilah janji Allah yang merupakan berita gembira. Berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada malam ni kita nak tengok sedikit bagaimana yang Allah gambarkan tadi. Antaranya, wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Baik, perniagaan yang menyelamatkan daripada azab yang pedih. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan Allah, tadi masa saya bincang-bincang dengan Profesor Dr. Muhammad Rufah ataupun Mat Rufah, kemudian saya bincang juga dengan Datuk Asri, bincang juga dengan Tok Ki, ada juga bincang juga dengan beberapa orang lagi lah. Bincang-bincang, kita bincang compare. Jadi kata Datuk Asri kata apa? Dia kata kita ni dah dekat sangat lah nak berdepan dengan dukhan, ad-dukhan. Dia kata mesti ada dukhan ni sebelum, kan, kalau katakan Imam Mahdi nak keluar, dukhan mesti keluar dululah. Dia kata gitu. Ni pandangan jumhur yang mengkaji lah, kan. Jadi dukhan keluar dulu. Jadi kalau dukhan keluar dulu, maka macam mana kita ni nak berdepan, macam mana, kan, contohnya. Jadi Mahdi, lepas tu Mahdi akan menang dan berlawan dengan Dajjal. Kerana dia kata macam mana kita nak kalahkan orang Dajjal ni, demi sains dia, demi sihirnya, kan. Tentulah kita tak akan nak kalahkan kecuali ada dukhan. Dia kata, jadi main logiknya dukhan keluar dulu. Ini adalah gambaran daripada beberapa orang lah yang mengkaji lah, kan. Jadi kita pun kata tak ada masalah dukhan keluar dulu ke, ataupun orang, semua petunjuk Allah dah bagi. Macam mana cara nak berhadapan dengan Dajjal, nak berhadapan dengan dukhan, semua Allah dah bagi dah. Jadi cuma nak sebut kat sini. Bila bincang, saya pun sebut satu benda. Saya kata apa? Saya kata Ehud Barak telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa Malik Messiah kalau tak keluar pada tahun 2024, Al-Masih Dajjal lah. Kalau kita, dia panggil Malik Messiah, Raja Al-Masih. Kalau Kristian panggil Antichrist. Jadi kalau tak keluar ni Dajjal ni, Malik Messiah ni menolong Israel pada tahun 2024, kata Ehud Barak kata, kita akan habis. Maka maknanya mereka ni merancang supaya Dajjal ni keluar pada tahun 2024. Mereka plan. Jadi kita kena faham, bila Dajjal keluar, maka semua tanda-tanda besar yang digambarkan oleh Rasul SAW, 10 tanda besar tu akan berlaku
Kan? Begitu cepat, pop macam itu. Kronologi cepat. Jadi cepat maknanya kalau Dajjal keluar, mungkin lepas Dajjal keluar berlaku dukhan. Mungkin sebelum Dajjal keluar berlaku dukhan. Mungkin Dajjal dah ada dah. Al-Masih Dajjal dah ada. Cuma dia tak isyihar lagi je. Kan? Kita nak kena sebut ni jumhur ulama' yang mengkaji lah. Ataupun ijma' ulama' yang mengkaji. Ulama' yang mengkaji lah. Kalau ulama' yang duduk kat Saudi tak mengkaji. Yang mengkaji dia dapat lah. Yang tak mengkaji ni, hak jenis keluar daripada universiti tu ikut silibus universiti dia. Kan keluar dari universiti sebagai PhD ke, sebagai master ke, sebagai sarjana muda ke, dia amalkan apa yang ada dalam silibus dekat universiti je. Dia tidak melihat kepada yang tersirat. Dia nampak yang tersurat aja. Nampak yang tersurat, hadis-hadisnya nampak yang tersurat je. Nabi kata macam gini, maka dia ambil makna yang ada pada yang tersurat. Yang tersirat dia tak faham. Yang tak faham. Contoh yang tak faham macam mana tak faham. Nabi kata apa? Nabi kata kalau ada orang meninggal dunia, dia tangis, dia menangis, dia meratap dekat mayat, mayat terseksa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, kata Nabi jangan ratap. Kalau ratap, kalau menangis, keterlaluan koyak baju, semua tu mayat akan terseksa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Jadi tapi Nabi tak kata baca Yasin, tak kata baca Quran, tak kata hadiahkan Fatihah kat dia, tak ada. Nabi tak sebut macam itu. Jadi siapa yang buat tu bid'ah belaka. Dia ambil yang tersurat. Yang tersirat apa? Yang tersirat tu maknanya bila Nabi kata kalau dia meratap, menangis, meraung, seolah-olahnya dia marah ke Allah, seolah-olahnya dia rasa tak puas hatilah orang yang disayang tu meninggal dunia, maka kata Nabi SAW akan terseksa lah mereka. Takkanlah kalau dia buat tak betul, seksa mayat. Takkanlah kalau dia baca Yasin ke, buat benda baik, berzikir ke, Al-Quran ke dan sebagainya tu, baca Quran, baca Fatihah, takkanlah mayat tu jadi apa? Tak jadi apa-apa. Tentulah ada satu kebaikan pada jenazah tadi. Ini yang tersirat. Yang tersurat kata apa? Kata yang tersurat, kata jangan buat jahat. Maknanya suruh buat baik yang tersurat, yang tersirat. Tapi setengah orang kata tak ada, tak boleh. Ni apa ni tahlil ni? Malam Jumaat baca Yasin ke apa dia punya dalilnya. Jadi yang tersuratnya Allah kata zikran kasira, zikirlah banyak-banyak, fazakir, maka zikirlah kamu. Kan? Jadi yang tersiratnya tak apalah nak buat macam mana. Yang penting jangan kita wajibkan aja. Kalau wajibkan tu dia jadi hukum. Kan nak baca malam Khamis nak baca Yasin, baca kahfi, baca waqiah, bacalah, terpulanglah. Tapi kalau kita kata okey sebagai latihan orang kampung semua kita baca Yasin ni. Jadi orang kampung ni dia bukannya faham semua, boleh pandai baca pun. Saya ingat lagi atuk saya rahimallah meninggal dah. Dia ajak baca Yasin ke saya. Kan? Dia baca Yasin, dia tak pegang kitab Yasin. Saya kata, Atuk dah hafal ke? Rupanya dia hafal Yasin. Kenapa dia hafal Yasin? Sebab dia tak tahu baca. Dia hafal. Sebab apa? Dah tiap-tiap Jumaat malam baca, tiap-tiap perkara dia baca, maka akhirnya dia dah hafal. Dia hafal. Dia baca, saya pun dengar dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Dah tua dah masa tu. Baca-baca, subhanallah. Orang tua ni, dia boleh hafal. Meninggal lah dia. Dia nak sebut kat sini, akibat amalan-amalan yang dibuat berulang-ulang tadi, kan, secara berulang-ulang dia orang buat menyebabkan dia hafal. Saya pun dulu tak hafal ayat-ayat Quran, surah Quran. Saya ingat lagi suratul Waqiah, saya tak hafal. Masa bila saya hafal surah Waqiah ni? Ketika pergi sekolah agama dah jam 4. Sekolah agama dah jam 4. Tiap-tiap lepas asar dia akan baca Waqiah. Lepas solat asar tu dia akan baca suratul Waqiah, salah satu surah yang dibacalah. Jadi baca suratul Waqiah. Rupanya tiap-tiap hari tu, sampai sekarang dia boleh jadi hafal. Hafal sebab ikut aja masa tu. Masa tu dah jam 4. Sekolah agama di Johor lah, kan. Jadi kita lihat, ada orang kata jangan baca tiap-tiap malam Jumaat. Tak kira lah kau nak baca malam apa, baca lah. Yang tersuratnya baca, yang penting. Daripada tak baca langsung, daripada tengok cerita Hindustan, kan, Ghostan, kan, cerita syaitan, dia baik baca cerita Quran, kan. Baik. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, ada orang dia tengok yang tersurat aja, dia tak tengok yang tersirat.
Jadi apabila kita nak melihat kepada sesuatu, maka kita melihat bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada kita bahawa kita perlu sama-sama mendekatkan diri kita dengan perjuangan. Tak cukup beriman. Ada orang kata cukuplah beriman, cukuplah iman pada Allah, iman pada Rasul. Rupanya tak. Allah kata wa tujahiduna fi sabilillah. Allah kata kamu kena berjuang, berjihad pada jalan Allah bi amwalikum. Mula dengan amwal, mula dengan harta. Mula dengan harta. Jadi mula dengan harta ini, maka di sinilah kita nak tengok pada malam ni sikit tentang ibadah, ibadah apa yang digambarkan sebagai ibadah infak fi sabilillah ataupun zakat. Jadi sini kita lihat di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu Allah gambarkan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dajjal ke, tentera Dajjal ke sebagainya, dukhan ke, ialah kita beriman pada Allah. Nombor satu, kena beriman. Yang kedua ialah kena berjihad. Jadi kenapa apa rahsia orang yang berjihad ni? Orang berjihad ni rahsianya azab macam mana pun dia boleh sabar, dia boleh istiqamah, dia boleh berterusan dalam amalan tadi. Jadi sebab itulah salah satu daripada apa yang digambarkan di sini ialah kita keluarkan infak fi sabilillah. Maka rupa-rupanya di sini ibadah infak, ibadah kita sedekah, dan juga ibadah untuk kita mengeluarkan zakat yang wajib. Zakat yang wajib. Kalau kita ada harta lebih daripada bilangan nisab dia, hisab dia, dan bilangan daripada bilangan haul dia, tahun dia, maka kita kena keluarkan zakat. Keluarkan zakat. So zakat ini sebenarnya, ataupun infak ini, sedekah ini sebenarnya di akhir zaman bukan sahaja dia menyelamatkan kita daripada Dajjal, daripada tentera Dajjal, tapi sebenarnya yang pertama sekali ialah peranannya dia akan membersihkan jiwa kita. Ini tanpa kita sedar. Infak ni rupanya dia membersihkan jiwa kita daripada tarikan-tarikan syaitan, syaitani, tarikan syaitan, dan duniawi, tarikan duniawi. Dan bukan sahaja Allah Taala akan menyelamatkan kita daripada tarikan-tarikan syaitan dan tarikan duniawi itu, maka Allah akan bersih pula daripada kekotoran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi Allah gambarkan, ambillah sebahagian daripada harta kamu ataupun harta mereka untuk menjadi sedekah. Sedekah ni dia ada dua. Satu sedekah yang wajib, zakat. Yang satu lagi sedekah yang sunat, iaitu infak yang lain, yang selain daripada zakat. Maka Allah kata, ambil daripada sebahagian daripada harta kamu ni. Jangan lokek, jangan bakhil. Ambil, kemudian jadikan sebagai sedekah, sebagai satu yang kita infak, kita keluarkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya kita tutahhiruhum, supaya infak itu akan membersihkan kita daripada perkara-perkara yang kotor, jadi kita sebut kat sini infak ni apa maksud infak? Infak ni maknanya membelanjakan harta kita kepada yang berhajat. Itu infak. Kita bagi harta kita kepada keperluan yang ada di sekitar kita. Contohnya kita kata ada orang memerlukan satu perbelanjaan, kita bagi dia, kita tolong dia. Itu infak. Kemudian apabila ia menjadi sesuatu yang bersifat berterusan, itu dipanggil jariah. Jariah setengah panggil wakaf. Wakaf itu satu yang berterusan. Jadi di sinilah Allah gambarkan huzmin amwalihim sadaqatan. Kamu keluarkanlah daripada apa yang daripada harta kamu ini untuk sedekah, untuk kita membayar zakat atau sedekah. Yang pertama Allah kata apa? Tutahhiruhum, iaitu kamu akan dibersihkan. Jadi rupanya sedekah ni Allah akan bersihkan diri kita. Bersihkan ni. Kebersihan itulah yang akan membawa rahmat dan barakah. Jadi wa tuzakkihim, dan juga Allah akan menyucikan, Allah akan meningkatkan diri kita ini daripada akhlak yang buruk. Jadi sebab itulah Allah gambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya memang kita kena lakukan hal ini, kan itulah antara perkara yang akan menyelamatkan kita daripada huru-hara ketika Dajjal datang nanti. Jadi dan itulah perkara-perkara yang penting untuk kita sama tengok. Dan kenapa ia merupakan satu yang susah?
Kerana dia merupakan satu takarub. Keluar duit ni untuk takarub. Keluar infak pemikiran, tenaga tu satu yang dalam rangka nak takarub dengan Allah, dalam rangka nak dekat dengan Allah. Dalam rangka untuk kita mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan bekalan. Inilah bekalan. Rupanya infak tu, kita kena infak tak kira lah 10 sen ke, RM2, RM3, RM10 ke, RM100 ke, tak kira berapa. Rupa-rupanya ialah merupakan zat. Dan zat satu bekalan kepada roh, kepada hati kita. Ya, sebab tu hari ni kalau kita rasa hati kita keras, susah sangat nak berzikir, nak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, susah sangat. Ataupun susah sangat nak tinggalkan dosa kita. Kita tahu kita ada dosa, susah nak tinggal dosa. Kita tahu kita ada perangai-perangai yang Allah tak suka, susah nak tinggalkan. Maka Allah gambarkan kita akan berinfak, berzakat atau keluarkan infak sedekah tadi, maka Allah akan membersihkan. Ini satu amalan yang sebenarnya menjadikan kita kata kekuatan kepada kita, terutamanya bila kita nak berhadapan dengan dengan tentera-tentera Dajjal. Kenapa? Memang fitrah manusia, fitrah kita ini memang sangat sayang kepada harta kita, gemar kepada dunia ni, suka seronok dengan dunia. Allah gambarkan dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kan, kamu ni sangat sayang kepada harta ni dengan tamak, dengan kesayangan yang melampau, tamak. Kita ada harta, apa harta kita? Contohnya harta kita ni matuk duit dan wang, ataupun harta kita ni mungkin tanah, dan harta kita ni mungkin kita kata kita punya kepandaian kita, tenaga kita, kan. Kita rasa kita punya. Maka yang kita rasa kita punya, yang kita sayang itulah digambarkan wa tuhibbunal mal. Maka dan dia sangat sayang, sangat cinta kepada mal, harta tadi, dengan kesayangan yang sangat-sangat. Begitu juga dengan masa kita. Ada orang sayang masa, susah nak bagi masa. Kalau program tu payah sungguh. Kenapa? Terpaksa korbankan masa dia untuk pergi program masa dia. Kalau sifat-sifat dia nak toleransi pun sama juga. Nak sharing susah nak sharing. Nak berkongsi susah. Ni selalunya perempuan lah, kan, susah nak berkongsi. Dia ingat anak tu dia punya aja. Dia ingat suami tu dia punya aja. Susah. Ni kadang-kadang ada dekat dalam jiwa kita, hubban jamma. Kita sangat-sangat sayang, kita ingat kita punya, sehingga kita susah nak berkongsi-kongsi. Dan kemudian begitu juga dengan harta-harta yang lain. Nabi SAW telah menyatakan dalam satu hadisnya, lau kana li ibn adam wadin min zahab latamanna an yakuna lahu wadin akhar wa ma yamlu ainan ibn adam illa turab. Maka Rasulullah SAW, apa kata Nabi SAW? Jikalau seorang anak Adam itu ada mempunyai satu lembah wadi min zahab, daripada lembah emas. Kalau kita dah ada satu lembah bukan satu bungkus, bukan gelang emas dekat tangan, rantai dekat ni je, tak. Satu lembah wadi, satu lembah emas. Maka kata Nabi, nescaya dia mahu an yakuna lahu wadiyan akhar, dia nak lagi satu. Dia nak satu lembah lagi emas tu. Pandangan mata anak Adam tidak akan dipenuhi. Jadi mata kita ni, kalau kita nampak mata ni bukan basirah, mata kasar kita ni. Kalau kita tengoklah benda yang kita suka tengok, benda yang kita nak tadi, maka dia tidak akan pernah puas, sehinggalah dipenuhkan dengan tanah. Maka mulut dia, hidung dia, mata dia semua dia tenggelam masuk dalam tanah, matilah. Maka barulah masa tu dah tak ada dah. Tak perlu dah lembah ni, tak perlu dah emas, tak perlu dah apa, duit berapa juta pun tak perlu dah. Sekarang tengok, nampak hebat benda-benda yang digambarkan sebagai dunia tadi. Inilah sifat insan, ni fitrah insan yang memang Allah bagi ujian. Dia ada sifat kikir, dia ada sifat bakhil, dia ada sifat tamak. Dia sebagai digambarkan Allah Taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairul manu'ah. Ini suratul Ma'arij. Allah gambarkan apa? Sesungguhnya insan ini, manusia itu memang dia khuliqa halu'ah. Dia ni gelisah, keluh kesah.
Dia selalu gelisah. Kenapa? Sebab bakhil. Kalau anak dia tak balik, dia takut anak dia hilang, dia tak mahu anak dia meninggal dunia. Kalau kedai ni tak kunci ke apa, dia takut kedainya tu hilang, kena curi. Hartanya hilang. Basikalnya kena orang kacau-kacau kan. Parking basikal kat bawah tak ada rantai. Budak-budak main, dia punya risau, gelisah. Nanti kau orang ni main. Kereta dia, motor dia, apa sahaja yang ada pada kita ni, yang kita kedekut, yang kita kikir, yang kita bakhil tadi, maka dia akan menimbulkan perasaan apa? Khulika halu'a, dijadikan dalam keadaan yang resah, gelisah, rasa gundah, rasa tak selesa. Apabila ditimpakan kesusahan, iza massahu syarru jazu'ah, maka dia akan resah. Apabila dia boleh kesenangan, maka resah tu jadi bakhil pula. Al-khairu manu'ah. Dia bagi susah, dia gelisah. Dia bagi senang, dia bakhil. Ini manusia yang sebenarnya tabiatnya keluh kesah. Jadi bakhil ni pun keluh kesah juga. Keluh kesah juga. Jadi sebab itulah kita kena ingat, siapa yang dibebaskan dari syuh, wa may yuqa syuhha nafsih fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang dapat menjaga, memelihara ataupun bebaskan daripada pengaruh sifat syuh. Syuh ni bakhil, maka mereka lah orang yang berjaya. Jadi kalau tengok sikit perkataan syuh ni, syuh ni dia bakhil, dia bukan saja bakhil. Kalau bakhil ni dia tengok diri harta dia tak nak bagi ke orang. Kalau syuh ni apa? Orang sedekah, dia marah kat orang tu sedekah. Itu syuh. Syuh ni, orang tu sedekah, dia marah. Seolah harta orang tu dia punya. Itu syuh. Itu perkataan dalam ni. Itu lebih teruk dia bakhil. Jadi sebenarnya perkataan ni diterjemah kat sini bakhil. Dia bukan bakhil. Syuh ni dia memperlihatkan kebakhilan dia tu dengan dia melihat orang tu sedekah duit orang tu, kau kenapa bagi banyak sangat? Ni selalu kat perempuan lah ni. Perempuan juga kan. Laki pun ada juga, jarang kan. Abang, kenapa abang sedekah lama banyak sangat bang? Nanti kita nak makan apa bang? Tak apa, Nabi kata apa? Siapa yang sedekah tak miskin. Alah bang, saya pun nak beli juga barang-barang ni. Asyik bagi orang aja, asyik tolong orang aja kan. Saya pun nak juga, dia kata. Syuh, itu syuh. Syuh ni apa? Harta tu bukan harta dia. Harta tu bukan dia punya. Suami dia punya. Tapi dia punya bakhilnya, dia tak bagi suami dia sedekah. Jangan bang, banyak sangat tu. Bagi berapa? Bagi sikit sudahlah. Itu syuh. Jadi Nabi Allah gambarkan, wa man yuqa syuhhan nafsih. Siapa-siapa yang terselamat, terpelihara daripada jiwa yang syuh tadi. Bakhil yang melampau. Tamak lah, lebih kurang gitu jugalah. Tamak lain pula. Tamak lain ni bakhil yang melampau ni kan. Maka mereka lah orang yang berjaya. Apa bakhil melampau ni? Bakhil melampau ni syuh dia. Kan? Dia tengok orang buat baik kan, dia rasa susah hati, resah. Kau ni sedekah banyak sangat, kau ni terlalu baik sangatlah. Kan? Kau kerja dekat Rimbunan Kasih ni kan. Berapa gaji kau dapat? Alah ya, dapat adalah RM500 je, ustaz bagi RM500. 500 saja kau dapat kan? Sikitnya kan. Alah tak apalah ya, kita infak fisabilillah kan. Pandailah kau infak, besok kau yang kena sekian-sekian contoh kan. Jadi padahal anak dia itu, dia punya anak tu punya tenaga, anak tu punya harta, dia pula yang rasa. Ni laki-laki pun dia, perempuan pun dia, tapi selalunya perempuan kan, dia lebih-lebih. Sebab tu orang lelaki dia tak boleh cerita semua duit dia kat perempuan. Kalau cerita insya-Allah dia ada syuh. Ada syuh kan. Jadi isteri-isteri yang ada ni, para isteri-isteri yang ada ni, kalau suami tak cakap apa tu, janganlah. Kalau suami baiklah, kalau suami tak baik buat poya-poya tu, dia tahulah juga kan. Tapi sebab sini kalau dia nak buat baik, kita tutup mata. Kalau suami ni dia boleh bagi, tapi perempuan. Ada juga perempuan yang boleh bagi, ada juga. Suaminya pula jadi bakhil. Awak ni sedekah banyak sangat ni. Kan? Nanti kita nak belanja tak ada. Suami yang tak bekerja. Suami tu dia tak bekerja, tak ada gaji. Tengok isteri dia ada gaji, isteri dia nak sedekah, dia pula yang susah hati. Kenapa? Nanti dia tak dapat duit, nak pergi pancing tak ada, nak beli rokok tak ada, nak pergi pancing tak ada. Jadi dia pula, ini dipanggil penyakit syuh. Penyakit syuh ni dia bakhil yang melampau. Sampai orang nak sedekah pun, orang nak sedekah pun tak boleh sedekah.
Kan, sebab dia tu. Jadi sinilah kita lihat dalam diri kita ini ada satu rebutan kuasa, kudeta, kan. Ada percaturan. Sama ada nak mendapatkan dunia, pertarungan antara manusia ni nak dengki, bersifat dengki, benci, ego, kan? Tahap kebinatangan ataupun iman yang diterapkan dalam sebuah masyarakat tadi. Jadi kita nak kena rasa, sebab tu kita nak rasa nombor satu, kan, Allah SWT mendidik kita nak tinggikan jiwa kita ni. Jangan jiwa kita ni sayang pada harta lebih daripada sayang pada Allah. Bila hati kita sayang pada harta lebih daripada Allah, maka pada masa itu apa jadi? Kita merendahkan jiwa kita sama macam makhluk lain. Sama macam syaitan contohnya. Jadi kita dididik oleh Allah untuk meninggikan jiwa kita ini. Macam mana jiwa kita tinggi? Kita jangan rasa kita punya. Kita jangan rasa harta ni kita punya. Sebab memang harta ni Allah punya. Allah amanahkan pada kita saja. Mata kita ni, kita ingat kita punya ke? Kalau kita punya, tak ada orang nak rabun pakai cermin mata ni. Tak ada orang nak rabun. Semua nak mata 5 to 5, 10 over 10. Semua perfect. Kalau muka kita punya, tentu kita nak muka kita muka paling handsome di dunia. Janggut pun putih, hitam macam hebat kali. Tak boleh, bukan kita punya, Allah punya. Allah nak bagi kita rambut warna putih, Allah nak bagi kita rambut warna hitam. Ada orang lain-lain rambut belang-belang pun ada. Saya pernah tengok orang hitam merah rambut dia. Bukan color tak, memang original. Saya pernah jumpa orang macam itu. Dan sebut kat sini, apa yang ada pada kita ni, Islam mendidik jiwa kita ni supaya tinggi, mulia. Kenapa? Kita hubungkan, kita ikatkan bahawa segala yang ada pada kita itu adalah merupakan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala-gala ini kepunyaan Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semua kepunyaan Allah. Yang ada pada kita ni sebenarnya sebagai amanah aja. Kita ada duit, kita ingat duit kita ke? Bukan duit kita. Kita simpan, punyalah. Punyalah, hebat simpan. Ada Allah tak suka orang kira duit banyak-banyak. Kira satu dia 100,000 pop, kira semula. 100,000 lagi. Kira banyak kali. Itu antara sifat yang Allah tak suka. Nabi ada gambar hadis, saya bacakan hadisnya. Yang sebut kat sini, bagaimana kita nak kena rasa bahawa apa yang kita lihat, harta kita semua milik Allah. Semua milik Allah. Dan Allah Rahmannya, Allah Rahimnya, Allah pengasih dan kasih sayang Allah tadi, walaupun milik dia, dibagi ke kita, kita sedekah pula, kita zakat pula, kita infak pula, Allah bagi lagi ganjarannya. Ini rahmannya Allah, kasih Allah kat kita, sayang Allah kat kita. Dan sebab itulah tanda mengabdikan diri kepada Allah, kita membahagi-bahagikan amal kita, harta kita tadi, sehingga sampai peringkat yang paling tinggi sekali disebut al-ithar. Al-ithar apa? Kita mengutamakan orang lain, kita mengutamakan sahabat kita, mengutamakan Islam lebih daripada kita. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, malam ni kita nak betulkan, kalau kita nak selamat daripada Dajjal, fitnah Dajjal, nak selamat daripada fitnah dunia, Allahumma inna na'udzubika min fitnatid dunya, daripada fitnah dunia ni, na'udzubika min fitnatid dunya ni, hendaklah kita melihat harta kita, apa yang kita ada, dan kita melihat diri kita, apa yang kita ada, adalah merupakan capital, ataupun kita modal, ataupun wasilah, jalan untuk kita taat pada Allah, untuk kita berubudiyah kepada Allah. Jadi harta bukan matlamat, harta adalah jalan untuk taat pada Allah. Orang yang hatinya merasa begitu, harta tu untuk taat pada Allah, harta untuk jalan untuk dekat dengan Allah, maka dia akan terselamat bila Dajjal datang menawarkan dunia, menawarkan keseronokan dunia, kekuatan dunia. Dajjal datang membawa segala macam dunia. Masa tu dia akan nampak, oh ini rupanya tak elok, tak bagainya. Allah akan buka. Maka dalam hadis Nabi SAW, tidak akan sampai hari kiamat sehinggalah harta pendapatan itu tidak terlepas daripada perkara yang Allah murka. Jadi harta itu haram. Kita ingat okey, banyak dapat duit, banyak. Rupa-rupanya dengan
Dia main saham. Saham apa? Kita tak nak cakap lah saham apa. Banyak saham hari ni yang syubhat. Kalau tidak haram pun syubhat. Syubhat ni mereka kena jauhkan lah. Antaranya forex. Kan kita buat forex. Forex ni, apa hukum forex ni? Tanyalah dengan pakar-pakar ekonomi Islam yang ikhlas, yang sahih, yang soleh, yang betul-betul ikhlas. Mereka mengatakan haram. Bukan saya cakap ni, fatwa. Forex. Jadi nak sebut kat sini, kita pun dapat banyak guna pula forex tu untuk buat madrasah. Setengah ustaz guna untuk nak buat madrasah. Gunakan forex, saham forex tu. Tukar wang di atas wang, beli wang, jual wang di atas wang. Jadi kita gunakan tu pula. Itu sumber-sumbernya itu sumber yang haram. Jadi Nabi gambarkan akan sampai satu waktu di mana sumber pendapatan manusia adalah pendapatannya haram. Tapi dia tak rasa haram. Tak rasa. Dia rasa benda tu okey, tak apalah. Bukannya aku nampak. Yang penting aku dapat duit. Duit banyak dapat. Memang banyak dapat. Allah uji. Orang yang main forex ni, Allah uji memang duit banyak. Memang boleh buat madrasah, nak buat 2 tingkat tinggi, tapi di dalamnya tidak ada barakah. Tidak ada barakah. Saya minta maaf lah. Kalau pandangan saya tak sama dengan pandangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ambil pandangan yang halal pun, itu terpulanglah, tak ada masalah. Tapi inilah pandangan yang digambarkan oleh para ulama yang mengkaji, yang menjaga takwanya. Jadi adalah banyak isu-isu yang ditimbulkan. Tapi nak sebut ni contohnya ialah apabila kita melihat kan dunia ini, harta ni, kita melihat kita punya ni sebagai kita punya. Ini aku punya, bukan Allah punya. Bila sebut Allah punya ni, ada yang halal, ada yang haram. Allah uji kita. Ada yang benda yang halal, ada benda yang haram. Jadi kalau kita bermain dengan benda yang haram ni, yang syubhah, maka kita akan terperangkap dengan sistem yang kita tak boleh terlepas daripadanya. Tak boleh terlepas. Jadi bagi mereka yang masih lagi itu, tinggalkanlah. Kalau tidak haram pun syubhah. Kalau kita ambil yang pendapat tak haram pun syubhah nama dia. Maka seorang Muslim yang jiwanya beriman, jiwanya tinggi, nak membebaskan dirinya daripada sistem Dajjal, daripada Dajjal dan pengaruhnya, daripada tenteranya, senjata Dajjal tadi, maka dia melihat harta dia, dia melihat dirinya sebagai jalan untuk dia mendapatkan redha Allah, untuk taat pada Allah, jalan untuk ubudiyah. Dia tengok kereta dia, macam mana kereta tu nak guna untuk jalan Allah fi sabilillah. Dia tengok rumah dia, macam mana rumah boleh guna untuk fi sabilillah. Dia tengok duit dekat bank banyak, dia bukan nampak duit banyak sahaja. Bukan matlamat dia kumpul duit, matlamat dia untuk nak menggunakan duit tu macam mana boleh bantu fi sabilillah. Macam mana nak bantu fi sabilillah, macam mana nak dapat redha Allah dalam keadaan tertekan pada hari ini, dalam keadaan Dajjal yang semakin dekat, kemunculannya semakin dekat, maknanya kemuncak fitnah semakin hebat, semakin hebat. Jadi sinilah harta yang ada kepada kita itu terletak di tangan. Barulah kita nampak tangan, bukan letak di hati. Siapa yang letak hartanya di hati, maka dia tidak akan dapat cinta Allah. Dia akan sayang harta dia. Dan siapa yang sayang pada hartanya, maka Dajjal akan datang untuk mengganggu akidah dia. Maka terluputlah dia daripada kekuatan tadi. Maka sebab itulah bila kita infak fi sabilillah, bila kita mengeluarkan zakat, maka perasaan bahawa harta dalam hati itu tidak akan dapat menguasai dia. Jadi cinta pada harta itu tidak akan dapat menguasai. Ini disebut sebagai membersihkan, mensucikan, tazkiyah, menyucikan. Ya, harta itu tidak dapat memperdaya dan tidak dapat memperguna. Dunia tak dapat guna kita. Harta kita tak guna kita. Kita guna harta kita. Apa guna harta? Bila kita infak fi sabilillah. Bila kita melaksanakan zakat. Bila kita menggunakannya pada jalan al-haq, jalan yang benar. Kita bagi nafkah. Kita tolong orang. Kita sedekah, infak. Maka kita menggunakan harta untuk mendapatkan redha Allah. Kalau tidak, kita digunakan oleh dunia. Dunia memperbudakkan kita. Ini satu benda yang kita kena faham. Setelah kita melihat harta ni bukan saya punya ni, harta ni Allah punya. Allah bagi pada kita sebagai amanah. Kita ni pemegang amanah saja. Kita akan tinggalkan harta tu, ataupun harta tu tinggalkan kita. Harta tinggalkan kita ataupun kita tinggalkan harta. Sebab tu Allah ingatkan kita. Mari kita baca tengok surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah.
Ha. Celaka besar. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka besar bagi mereka yang mencaci dan mengeji. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta. Jadi kerja dia ni mengumpulkan harta. Celaka kata Allah. Dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Yahsabu annama lahu akhladah. Dan dia berulang-ulang mengira keuntungan dia. Dia menyangka apa? Ingat yahsabu annama lahu akhlada. Dia sangka bila dia kira banyak tu, makin banyak dikira, akan kekalkan dia dengan harta tu. Jadi kita ingat kan, kita ada 100,000 kita kira berulang-ulang. Cash 100,000, 10, 20, 30,000, 199,000, 100,000. Ni duit kita 100,000 bang, kita dapat niaga kita untung. Kita buka niaga untung, jual roti ke, jual karipap ke, jual apa ke. Allah izin ayam golek ke, untung. Dah kira dah 3 kali kira. Allah kata apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka bahawa hartanya itu akan dapat mengekalkan dunia ni. Jika dia mengulang-ulang, ulang-ulang kira, dia makin kekal. Ini kita punya ni dah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tidak, kamu takkan makin kekal dengan harta. Kiralah berapa banyak. Tetap bila sampai masa ajal, kamu tinggalkan dia. Masa dia punya pula ajal, dia pula tinggalkan kita. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam hutamah, neraka hutamah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, Allah didik kita, menjadikan jiwa kita ni tinggi. Bila berdepan dengan Dajjal, jiwa kita tinggi. Bukannya rendah macam syaitan. Macam mana tinggi? Kita gunakan apa yang ada pada kita. Kemahiran kita, pemikiran kita, tenaga kita. Mungkin duit ringgit kita, mungkin apa sahaja yang ada pada kita, kemampuan kita, harta kita, kita gunakan fi sabilillah, infak fi sabilillah. Barulah jiwa kita tinggi. Kalau tidak, jiwa kita sama macam syaitan. Jadi sebab itulah infak, sedekah, zakat itu mengajar kita bahawa kadar rezeki itu tak sama. Allah takdirkan. Ada di kalangan kita duitnya lebih, ada di kalangan kita akalnya, ilmunya lebih, ada di kalangan kita mungkin tenaganya lebih, dia boleh buat ekstra kerja. Kita panggil physical effort. Macam dekat di Rimbunan Kasih, ada sahabat-sahabat kita yang muda-muda tu, subhanallah, tenaganya extraordinary kan. Ada seorang namanya Wak Amidi kan. Kerjanya satu orang dia sama 5 orang lelaki yang lain. Ada seorang pula namanya Mio kan. Tak nak cakap nama penuh lah, lagi dia terbang pula kan. Badannya dengan tenaganya kan, dan sebagainya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang lain kan. Ada yang tenaganya tu dia boleh guna manfaatkan. Ada yang orang pula tak ada tenaga, dia ada buah fikiran, pengalaman banyak nak pergi sana, nak buat apa macam tak larat. Dia ada gaut, kakinya bengkak-bengkak, ada gaut sana, gaut sini, sakit pinggang, sakit apa, tapi dia punya ideanya bagus, ilmunya bagus. Maka infak adalah sudut idea, ilmu yang bernas. Kita kena buat surau kita begini, buat masjid kita begini dan sebagainya kan. Ada pula orang yang ada infak, ada harta. Tak sempat lah ustaz nak pergi, tapi saya boleh bagi infak. Bila kita nak cari belanja dana untuk nak buat surau, Allah izin kita ingat dalam berapa 10,000 ke gitu, tengok 29,000 orang bagi. Alhamdulillah, kita pun bolehlah beli semua sekali, termasuk kapet lah apa. Ingat tak, kapet dah atas jalan raya je, masing-masing bawa sejadah kan. Rupa-rupanya orang infak, ada harta, yang ada harta, mungkin ada yang kerja berniaga, ada yang kerja doktor, yang ada macam-macam lah, professional engineer sebagainya kan. So infak dia dari sudut tu. Tapi kalau kita ada tiga-tiga lagi bagus. Otak pun kita bermanfaat, tenaga pun kita kuat, duit pun kita banyak, semua kita infak pada jalan Allah, itu lagi baik. Jadi sebut kat sini, dan Allah SWT nak menjadikan, menetapkan takdir. Ada orang yang hebat, ada orang yang kurang hebat dari satu aspek, tapi dia hebat dari aspek yang lain. Jadi sinilah kita melihat bagaimana mukmin yang beriktikad bahawa segala harta itu adalah merupakan
kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kepunyaan dia, bukan kepunyaan dia, bukan dia punya, bukan ilmu dia, bukan bagaimana dia rangkapkan kepada Qarun. Contoh Qarun kan. Qarun Allah bagi dia harta banyak, dia kata, "Ni aku punya. Emas ni aku punya. Aku boleh buat emas. Harta ni aku punya. Ni usaha aku ni aku punya." Dia kata semua aku punya, maka dia tak nak bagi zakat. Qarun tak nak bagi zakat. Allah tenggelamkan dia, tenggelam, habis. Dia ingat harta tu dia punya. Jadi apabila seorang mukmin dia redha dengan pembahagian yang Allah bagi, ada orang lebih daripada sudut akalnya, ada orang lebih dari sudut fizikalnya, ada orang lebih dari sudut dana keuangannya, dia redha dan dia menginfakkan apa yang dibantu kerana dia yakin bahawa itu adalah jalan untuk dia dekat dengan Allah. Jadi ini akan beri kekuatan. Saya nak baca sikit ayat Allah, no? Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Dengar sini elok-elok, insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat barakah. Dajjal datang besok, kita tak jadi hamba Dajjal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasalil jannatin birabwatin asabaha wabilun fatat ukulaha di'afain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Ini ayat ni ayat yang menyebabkan hati kita. Allah beritahu kat kita sesuatu yang kalau orang tu ada iman, sebab dia. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dan berbandingan antara orang-orang yang membelanjakan hartanya. Dia belanjakan hartanya, dia keluarkan hartanya, tenaganya, fikirannya, dananya, apa sahaja yang ada pada dia untuk mencari redha Allah. Ibtigha'a mardatillah, dikeluarkan hanya nak cari redha Allah je, itu je. Tak ada lain. Boleh nampak ya? Tak ada lain. Dia hanya nak mendapatkan redha Allah. Kan? Wa tasbitan, dan dia nak meneguhkan iman dia. Dia kata, "Ya Allah, aku bagi RM3,000 ni, aku bagi infak ni hanya untuk dapat redha Engkau je, Ya Allah. Ya Allah, aku bagi RM3,000 ni hanya nak menegakkan iman aku, memperkuatkan iman aku, ikhlas aku saja." Yang timbul daripada jiwa mereka, itu yang ada pada dia. Ini yang saya sebab ni. Orang keluarkan duit, orang keluarkan tenaga, orang keluarkan berfikiran hanya nak dapat redha Allah je. Ya Allah, aku bagi ni, aku bekerja ni hanya dapat redha Engkau je, Ya Allah. Aku berjuang untuk redha Engkau saja, Ya Allah. Aku korban untuk redha Engkau saja, Ya Allah. Untuk teguhkan iman dan ikhlas. Maka Allah kata apa? Perbandingan orang-orang yang begitu, yang nak dapatkan mardatillah, seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi. Sebuah kebun, jannat, sebuah kebun di tempat yang tinggi, maknanya tempat tu special. Ada apa? Ada udaranya bersih, tak ada pencemaran, dengan hujannya baik dan sebagainya. Tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat. Tempat tu hujan, bukan saja tinggi, tapi hujan yang lebat. Lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Allah gandakan. Maknanya dia bagi 3,000, tapi Allah bagi kat dia semula 3 juta. 3 juta. Bukan kata 3,000, 3 juta. Contohlah. Lalu ia mengeluarkan hasil 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa dengan hujan lebat, kalau bukan kerana lebat hujan tadi, maka hujan renyai pun cukup untuk dia menjadi sebagai penyiraman tadi. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat apa yang kamu buat. Wallahu bima ta'maluna basir. Ingatlah, Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu perbuat, sentiasa melihat apa yang kamu perbuat. Jadi Allah gambarkan orang yang infak ni, Allah sentuh kita ni, kata Allah SWT sayang sangat. Allah sebut siapa yang infak dengan nak mencari redha Allah, Allah sebut. Dan Nabi juga bersabda, sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis ini sahih, innallaha yaqbalus sadaqah. Innallaha yaqbalus sadaqah.
sesungguhnya Allah SWT menerima amalan sedekah. Ini sedekah ni, khusus sedekah. Khusus sedekah. Wa ya'khuzuha biyaminih, iaitu Allah menerima amalan sedekah itu dan mengambil dengan tangan kanannya, maknanya dengan kelebihannya. Fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrah. Lalu Allah mengembangkan, mengembangkan. Jadi kalau kita lihat dalam banyak-banyak amal ni yang Allah gambarkan, Allah memperkembangkannya, memperbanyakkan amalan, menggandakannya, salah satu sedekah. Allah kata apa kata Nabi? Lalu Allah terima sedekah daripada seorang, maka Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kamu itu, sebagaimana kamu membiarkan seekor anak kuda, sehingga sedekah itu yang hanya sebiji boleh berkembang sehingga sebesar gunung Uhud. Allah. Jadi bila Allah terima sedekah kita ni, mungkin RM1 je, mungkin RM10 je, tapi kita buat dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh keikhlasan kita. Kita buat dengan sungguh-sungguh. Inilah ya Allah, aku ada RM20. Aku ada RM20, tapi aku bagi engkau RM10. 50%. Kan, bagi yang kita mampu tadi, maka Allah akan mengembangkan harta sedekah tadi itu menjadi berganda-ganda, sehinggalah kan, daripada sebiji, mungkin sebiji benih dan sebagainya, menjadi kan, sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung yang ada dalam syurga. Dekat dunia ni berada di Madinah, dekat Madinah. Tapi di akhirat nanti syurga pun ada juga gunung Uhud. Jadi Allah gambarkan sebiji, katalah sebiji benih ke contohnya, menjadi gunung Uhud. Ini sedekah. Sebab tu dia boleh membersihkan kita, dia boleh menyucikan kita, hati kita, pemikiran kita. Kita susah sangat nak zikir, susah sangat nak baca Quran, sedekah. Dan sedekah tu jangan sedekah nak tunjuk-tunjuk kat orang. Sedekah tu sedekah yang ikhlas, yang memang kerana Allah je, tak ada kerana lain, tak ada kerana lain. Allah firman lagi, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini pun satu. Orang-orang yang membelanjakan, yang menderma, yang bersedekah, infak hartanya waktu malam atau waktu siang dengan cara yang sulit, orang tak tahu, ataupun terbuka, maka mereka akan memperoleh pahala. Allah akan bagi pahala dan tidak ada kebimbangan pada dia tentang apa pun, dan dia tidak akan berduka cita. Nampak? Ini kekuatan sedekah. Kekuatan sedekah. Ni Allah ni, firman Allah ni. Maknanya Dajjal datang, ancaman datang, dukhan datang, ekonomi habis, muflis, macam-macam berlaku pada kehidupan dia, dengan sedekah yang dilakukan sebelumnya, dengan sedekah yang dilakukan padanya, pada masa-masa itu, maka Allah akan cabut kedukaan dia, duka citanya. Allah akan cabut ketakutan dia, kebimbangannya. Tidak ada kebimbangan padanya, dan tidak akan dia berduka cita terhadap apa yang berlaku. Falahum ajruhum, Allah akan bagi pada mereka itu ajar, ganjaran. 'Inda rabbihim, ganjaran Allah bagi juga. Ganjaran, pahala Allah bagi berganda-ganda. Kemudian tambah lagi, wala khaufun 'alaihim, tak ada ketakutan, maka Allah cabut perasaan takut. Tuan-tuan dan puan Allah, saya ingat masa kami naik atas kapal dulu, kapal Mavi Mamara tu, ketika Israel mula menembak. Alhamdulillah, saya rasa tak ada seorang pun yang takut. Mungkin ada kot yang bukan Islam takut duduk bawah meja, ada. Tapi yang orang Islam beriman tak ada takut. Bukan kerana tak takut sebab badan dia besar kuat, tak. Mungkin sebab infak dia. Salah satu infak dia, infak apa? Tenaga dia, masa dia, kan, pemikiran dia untuk bantu membebaskan Al-Aqsa, memberikan bantuan kepada sahabat di Gaza. Maka Allah cabut wala khaufun 'alaihim, orang yang sedekah ni tadi, orang infak tadi, infak diri dia, infak harta dia, wala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan padanya. Allah cabut ketakutan daripada dia. Wala hum yahzanun, dan dia juga tidak sedih. Dia juga tidak sedih. Jadi maknanya infak ni luar biasa, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah. Terutama di akhir zaman, di mana ketakutan merupakan senjata dan peluru Dajjal. Ancaman merupakan senjata dan peluru Dajjal. Kalau kita tengok bagaimana kita
digelisahkan dengan peraturan-peraturan baru, digelisahkan, ditakutkan, diancam dengan peraturan baru, diancam dengan norma baru, macam-macam. Maka alhamdulillah, sekiranya kita mempunyai kekuatan infak tadi, Allah akan cabut. Tak takut dah. Tak takut dah. Dalam ayat yang lain, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat ni tuan-tuan, sebab kita baca sungguh-sungguh ni, Allah punya kasih kat kita. Maksudnya perbandingan derma, infak orang-orang yang berbelanja di hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh, menumbuhkan, menerbitkan 7 tangkai. Setiap satu biji benih dia tumbuh ada 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai itu mengandungi 100 biji. Setiap satu tangkai dari 100 biji jadi 700 ganda biji tadi. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendaki. Itu 700, Allah bagi contoh, tapi dia boleh bagi lebih lagi kalau dia nak. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Maka orang yang berbelanja, siapakah orang yang dapat ni tuan-tuan? Siapa orang yang dapat ni, yang berganda ni? Satu biji 700 kali ganda. Dan Allah boleh bagi lebih lagi. Bergantung kepada orang tu lah. Siapa dia? Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang membelanjakan, yang infak dengan harta mereka fi sabilillah. Summa la yutbi'un ma anfaqu manna wala adha. Dan kemudian orang-orang belanja hartanya pada jalan Allah tadi, dan mereka tidak mengiringi dengan perkataan mengungkit-ungkit, aku dah derma banyak, aku dah bagi banyak, akulah yang paling banyak. Tak mengungkit, tak sebut perkataannya, tidak menyinggung pula orang lain, tak kata engkau ni tak boleh buat apa, menyinggung orang lain pula. Mereka akan mendapat lahum ajruhum 'inda rabbihim. Jadi dia punya menyumbang tu, menyumbang jangan kita mengungkit. Jangan kita mengungkit, aku dah bagi sekian, aku yang paling banyak, jangan. Kemudian jangan sakitkan hati orang. Engkau ni sedar dirilah, kau sedar diri kenapa? Aku yang tolong kau. Kita sakitkan hati orang. Maka apabila dia tidak mengungkit-ungkit tentang sedekah dia, dan kemudian dia tidak menyakitkan pula hati-hati orang tadi, maka lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bagi mereka adalah ganjaran-ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Banyaklah, seperti 700 kali ganda atau lebih. Wala khaufun alaihim, dan Allah cabut perasaan takut pada mereka. Wala hum yahzanun, Allah cabut perasaan sedih. Jadi maknanya, kalau kita sakit, Allah hilangkan sakit. Kalau kita miskin, Allah hilangkan miskin. Itu salah satu cara lah. Banyak cara lagi. Allah SWT nak mencabut perasaan takut dan perasaan sedih. Jadi pada malam ni kita nak kena rasa bagaimana keadaan pada hari ini, apakah yang perkara yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. InsyaAllah dengan panduan-panduan daripada Allah, kita hendaklah memperbanyakkan infak fisabilillah, sedekah. Saya nak bacakan satu hadis Nabi, antara infak yang terbaik iaitu jariah dan wakaf. Apa dia? Daripada Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu an. Maka beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar, ni sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, sepanjang ibu aku telah meninggal dunia." Ibu aku dah meninggal dunia dah lama meninggal dunia. So apakah sedekah yang paling afdal untuk dia? Aku nak tolong ibu aku ni, ibu aku dah meninggal dunia atau ayah aku dah meninggal dunia. Apakah sedekah infak yang paling baik, paling afdal untuk ibuku itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, air. Maka beliau pun Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu an pun pergi menggali sebuah telaga, dan dia berkata, dia gali buah telaga, kemudian kata, ini untuk ibu Sa'ad, untuk mak dia lah. Ini untuk ibu Sa'ad. Al-hadis riwayat Imam
Daud. Jadi sebab tu di sini salah satu sedekah yang terbaik ialah kita membantu untuk mendapatkan ikan air. InsyaAllah ini antara salah satu lah. Banyak lagi, semua sedekah. Infak, apalagi air itu adalah guna untuk jalan Allah fi sabilillah. InsyaAllah. Jadi saya ingat masa pun dah lewat. Saya ingin menyatakan kepada tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya nak sampaikan salah satu daripada hajat rimbunan kasih yang ada pada hari ini. Kita mengalami masalah air. Masalah air. Jadi apa yang saya sebut tadi itu adalah merupakan sebahagian daripada jalan yang kita nak kena sama-sama buat. Kan, pernah orang tanya dengan saya satu ketika, bagaimana kamu semua mendapatkan dana keuangan, buat ni buat tu, macam-macam boleh buat. Dulu pergi Palestin, pergi tu kan, kalau nak pergi ke naik kapal Mavi Mawara tu saja kan, duit minyak je, duit apa, kita sama-sama top-up macam mana. Maka kami menjawab kan, yang pertama kami menggunakan duit saku kami sendiri, and gaji kami, and kita tak minta duit daripada orang. Yang pertama kami guna duit gaji kami sendiri. Duit allowance kami kita kumpul-kumpul, buat pelan-pelan. Dan kalau kita dah umur 50 tahun ke atas ni, dah boleh ambil EPF, keluarkan EPF untuk guna untuk infak fi sabilillah. Yang kedua, kami gunakan dana daripada sahabat-sahabat kami yang juga sama berjuang. Jadi kita menggunakan dana daripada sahabat-sahabat yang ikhlas, yang berjuang. Maka kita tak ambil daripada sumber-sumber haram. Kita tidak mengambil, kita tak buat sumber-sumber haram. Kita tak mengambil daripada orang-orang yang ternama, yang mana orang tu nak gunakan pula untuk politik dia ke sebagainya. Maka di sinilah kita mengutamakan rahmat dan barakah di dalam apa yang kita lakukan. Jadi dari saya itu, insya-Allah saya nak umumkan pada malam ni pada semua ahli ansar, mereka yang berhajat untuk menyumbang. Kita perlukan infak untuk membina satu telaga tiup di tempat kita tu, kerana kita ada masalah air. Dan insya-Allah kita nak guna air itu akan digunakan oleh semua mereka yang mengikuti program-program kita, insya-Allah JDT. Dan kemudian kita akan gunakan juga untuk minuman dan masakan, dan kita akan guna insya-Allah untuk kita tanam ladang rakyat kita, iaitu tanam dan ternak apa yang ada. So insya-Allah kita akan gunakan tu, dan setiap hasil daripada ladang rakyat itu akan keluar daripada duit ataupun keluar daripada hasil air tadi. Mudah-mudahan dia akan jadi barakah kepada semua yang infak, yang menerima lah. Ini salah satu yang kita perlukan urgent. Kita tak minta kepada orang besar-besar, kita tak nak pinjam duit bank sebagainya. Maka insya-Allah kita perlukan untuk menggali lebih kurang 200 kaki, 200 kaki atau lebih, insya-Allah kita gali bawah telaga tiup tu. Dan kemudian kita akan membekalkannya setelah kita lakukan scanning. Kita dah kenal pasti kat mana kita nak buat. Dalamnya, kedalamannya itu 150 kaki sehingga 200 kaki lah yang boleh kita ni, sebab tempat kita punya ladang ni agak tinggi, lebih kurang 75 kaki daripada sea level. Jadi kita agak tinggi, jadi kita benda gali bukan gali tinggi. InsyaAllah airnya, mudah-mudahan airnya bersih dan boleh jadi mineral, mudah-mudahan. So insyaAllah kita perlukan infak. InsyaAllah kita akan keluarkan nota infak dalam Telegram di sisi masing-masing. Kita akan keluarkan akaun mana nak masuk dan sebagainya. So saya menyerulah kepada diri saya sendiri dan diri tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, siapa yang ingin berinfak boleh infak, insya-Allah. Kita akan keluarkan dia punya poster nanti, dan apa ni, kita kata kita punya akaun lah, insya-Allah, untuk kita membantu. Dan inilah antara yang saya sebut tadi, hadis akhir tadi saya sebut, saya cari tengok ada Allah gambarkan kepada kita. Nabi kata afdalu sedekah, antara sedekah yang afdal ialah air. Dan insya-Allah bila kita buat tu, kedalamannya dengan kedalaman 200 kaki itu, insya-Allah mudah-mudahan kalau kemarau berlaku pun, insya-Allah air itu tak terkesan. Jadi itu hajat sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Di samping kita akan bagi minum kepada semua sahabat-sahabat kita yang bertamrin, yang berprogram, kita akan bagi minum kepada semua. Kita tak charge apa-apa lah, insya-Allah. Bila kita dah ada kolam kita sendiri, telaga kita sendiri, insya-Allah. Itulah insya-Allah. Marilah kita sasarkan lebih kurang 30,000, sekurang-kurangnya lebih kurang 30,000 lah. Sebab perbelanjaan daripada scanning, kemudian buat tiup tu sampai ke 200 kaki. Dan kemudian kita akan ada pipe lagi, pembelian pipe sampai ke rumah-rumah, sampai ke ladang. Jadi kita akan buat macam complete system lah, complete independent system. Kita sistem yang tidak bergantung kepada mana-mana lah, insya-Allah.
Itulah sikit sebanyak, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Bagi kita nak menghilangkan penyakit hati kita, menghilangkan dosa-dosa kita dari sudut nak tinggalkan tapi tak boleh-boleh contohnya kan, maka kita banyakkan infak fisabilillah. Salah satunya infak air lah yang kita sebut tadi lah, insya-Allah. Jadi kalau ada siaran yang terganggu, signal yang tak kuat, maka mungkin saya minta tuan-tuan tengok rakaman lah. Kita ada rakaman ni, cuba tengok lagi sekali insya-Allah. Jadi ini adalah part 1 penggunaan infak. InsyaAllah kita dapati bila kita infak fisabilillah, di situlah pertolongan Allah untuk mencabut ketakutan kita, mencabut kesedihan kita. Maksudnya takut apa? Takut duit dia hilang, takut ekonominya jatuh. Sedihnya apa? Sedih sebab kita kehilangan orang yang kita sayang, ataupun kita sakit dan tak sihat dan sebagainya. Maka itu Allah akan cabut. Dua benda yang Allah cabut, iaitu takut dan sedih. Inilah sifat orang yang akan berjuang. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Inna awliya Allah. Sesungguhnya awliya Allah, penolong-penolong agama Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Salah satu jalannya ialah infak fi sabilillah. Jadi insya-Allah telah sikit sebanyak kita buka pada malam ini. Insya-Allah kita akan beritahu detailnya kemudian di dalam Telegram Ansar, insya-Allah. Mungkin kita akan masuk dalam website Amsar ataupun FB Amsar, insya-Allah. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Mari sama-sama kita baca doa Rabbita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.